Dia mata kucing. Salam Jumaat. Tolong masak ke tuan? Memang kerja kita orang lelaki kena masak. Atau menyediakan makanan. Tu kerja orang lelaki. Orang perempuan sebenarnya masak bukan tugas utama dia. Tolong buka. Nah, abang buka ni. Nah. Aduh. Sahabat-sahabat sihat. Buat apa pagi Jumaat? Kami kat Kedah cuti kan? Anak-anak pun cuti. Kan? Tulang solat Jumaat KL ke? Itulah. Taklah tulang KL. Jumaat dekat ni lah. Nah. Buah longan tu bukan mata kucing. Longan lah. Nama longan. Nah, longan. Sihat. Alhamdulillah. Bagus. Masih bekerja ke? Ni Jumaat macam ni lah. Cuba baca. Bismillah. Dia kata tadi malam sihat. Apa Syam, kopi hutan lagi tak? Kopi hutan lah. Kopi rimba ke? Kopi rimba tak ada dah. Yang ada kopi Al-Semi untuk lelaki dan kopi Al-Beauty untuk perempuan. Tok Hanalan, Tuan Ejah buat Saudi lah kopi Al-Sem. Boleh kot, tak bulan ni kot, kena bagi kot. Bukan sekarang lah. Lepas perkenal nasi kandang dulu cikgu. Ya, baik. Saya kurangkan nasi kandang. Sebab masalah nasi kandang ni kalau kita makan, lepas tu dia tak reti nak berhenti. Lepas tu dah masa 2 hari 3 hari duk tiba nasi kandang. Sekejap dah badan pun naik. Kan? Memang nasi kandang tu sedap, seminggu sekali boleh kan. Terima kasih ni Broly dia bagi love dekat kepala abah. Dia bagi love kat kepala abah. Tengok ni, Syairah tengok ni abah ada dapat tu, nampak tu, community favourite. Apa masuk community? Waalaikumsalam Broly, Zack. Nah. Hadir, dia kata hadir. Erko, salam tuan, nak tanya boleh? Ya sahabat, boleh. Nak tanya apa? Silakan. Benda saya tahu, saya cerita. Benda saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu. Senang kan? Betul tak? Ya. Boleh. Nak tanya apa pun boleh kan? Saya tunggu soalan anda. Erko aku. Okey. Faris, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Rambut dah nipis tapi kena sikat juga. Daripada hamba, tuan kalau slip disc minyak ajar kayu tu boleh ke? Slip disc melibatkan tulang. Mengurangkan kesakitan, kurangkan kebas semua boleh lah. Tapi nak betulkan tulang tu tak boleh lah. Nak betulkan tulang kena jumpa doktor pakar tulang. Kan? Apa masalah panggil apa? Ortopedik. Kan? Pakar tulang kan? Ortopedik. Ataupun ataupun kalau tradisional ni ada tempat ngurut dekat belah utara tu. Tak silap saya belah Changlun ke apa ke? Yang dia adalah rawatan cara orang zaman dulu. Saya tak tahu ilmu tu. Okey, tuan ke minyak cenoi bunian cara nak guna macam mana? Ada cenoi bunian ke cenoi raja, cenoi akar, semua cenoi yang saya dah keluarkan, tengok dekat macam ni cara pakai kegunaan minyak cenoi. Ada dekat video. Jangan risau, semua sama je, okey? Okey. Sembang-sembang pagi-pagi Jumaat ni. Zulkarnain 825. Salam tuan, naik gunung jom. Hujung minggu saya memang tak naik Gunung Jerai. Hujung minggu memang saya tak naik Gunung Jerai sebab ramai orang. Ramai orang naik kat atas tu, ada resort atas kan. Kena pula sekarang ni ada sky view tu. Ada Jerai sky view tu. Ramailah orang sana dah tahu dah. Nah. Okay. Tuan Amir, tuan pernah jumpa balan-balan di Kota Belud? Balan-balan tu kalau kita panggil penanggal lah kan. Kalau belah Semenanjung ni. Pernah bertugas dengan RSM Haryazi tak? Encik Haryazi pernah waktu tu. Tapi Encik Haryazi waktu tu RSM Tentera Darat. Kemudian dia jadi RSM ATM. Sebab tu saya kat Mindef lah. Pada biasalah jumpa minum-minum coffee break Nefi dengan dia. Itulah macam tu lah. Oh mantap. Seorang LLP yang menjadi contoh yang baik, Encik Haryazi. Kan? Memang bagus. Sampai dia pegawai warren pun dah jadi RSM pun badan masih tegak, cara cakap tu kata orang askar lah, memang betul-betul berjiwa tentera lah.
Zai, salam. Ubat krim kulit tu ke untuk eczema dan panau tu elok ke? Tergaru-garu. Memang Zai, memang dibuat untuk perkara-perkara begitu. Memang terbuat tu. Kalau masih ada lagi krim kulit alam yang kami buat tu, yang kami buat, gunakan yang itu. Ya. Wan, tuan, daripada Wan. Tuan, kopi Alan Semi ni khusus untuk lelaki yang dah berkahwin saja ke? Tidak. Kan? Dia untuk lelaki bujang yang aktif bersukan, yang jenis angkat berat main besi ke, kayu basikal ke, jenis hiking ke, nak aktiviti lasak. Ada orang ramai je beli untuk main bola. Nak bagi booster untuk diri dia nak main bola, 1 jam sebelum main bola dia tu. Itulah. Masing-masing. Kan? Dia meningkatkan hormon lelaki dan tenaga lah. Ya. Tahu-tahu faham-faham sendiri ya. Tuan tahu pasal kayu tas tak? Ya, saya tahu. Salam tuan, maaf saya bermasuk tak ada kotak kuning. Oh tak ada, saya tak meniaga pagi-pagi ni. Ortopedik tu kena appointment itu, ya itu doktor pakar. Itu kena pergi pada doktor biasa dulu, lepas tu doktor biasa akan rujuk pada doktor pakar. Nanti doktor pakar akan tu. Tuan, minyak cendol yang saya dapat dulu kena letak luar pagar. Minyak banyak dengan sendiri, kenapa ya? Wallahu alam bisawab, itulah kuasanya. Itulah kuasa yang Allah, kuasa Allah dan berkat ilmu-ilmu yang telah diamalkan oleh orang baik lah. Bukan anda seorang, bukan sahabat seorang saja. Dan sudah, saya ni dah keluarkan cenuai 3 tahun dah. Boleh dikatakan, saya bukan declare, tapi boleh dikatakan bahawa saya adalah pengeluar cenuai terbesar Malaysia. Kan? Dengan harga rakyat, harga yang paling rendah, dengan benda yang paling asli. 4 jenis cenuai dah saya dah keluarkan. Dan sejak 3 tahun lepas tu memang ramai, bukan anda saja. Kami dah keluar berapa ribu botol lah. Saya kira cincai-cincai, saya rasa agak dalam 5,000, 6,000 botol dalam masa 3 tahun cenuai. Dan tak berhenti lagi tempahan sampai sekarang, orang masih menempah lagi. Dan daripada situ ramai. Saya boleh kata hampir nak kata 1,000 orang yang bercakap benda yang sama. Mereka kata minyak cenuai tu penuh sendiri. Dah pakai hari-hari pun dia penuh sendiri. Ada yang pakai banyak hari-hari sama 2-3 tahun pun tak turun-turun. Banyak tu juga. Saya pun tak tahu. Kami tak ada ilmu tu. Tapi benda tu berlaku begitu. Kan? Dari risau tak ada jin, tak ada apa. Mana semua benda jin. Manusia lagi hebat daripada jin. Kan? Okay? Saya tak ada kilang letak jin dalam botol. Tak ada. Jangan risau bab tu. Kan? Okey, aircode aku tuan. Saya ada beli minyak cenuai tuan. Okey, alhamdulillah. Nak tanya pakai cenuai tu untuk tujuan pelindung boleh ke? Silakan. Kita ingat niat kerana Allah. Itu saja. Itu saja. Apa pun yang sebarang saya bagi hanyalah asbab. Tak ada beza macam anda minum anda minum air yasin yang orang buat tu, tak ada beza. Okey? Iktikad kita bukan pada air yasin tu. Iktikad kita pada tahu kan? Okey, jom saya baca komen sekali lalu. Assalamualaikum tuan. Baju tuan pakai tu jual ke? Ini baju merung Mahawangsa. Ini diberi oleh abang, saya panggil abang lah. Kan? Abang saya, Abang Jebat. Orang panggil Tok Guru Jebat. Tok Jebat. Anak kepada Tok Majid. Beliau buat baju ni tahun bila? 2000 berapa? 2016 ke 2017? Saya pun lupa dah. Lama dah. Dan saya terjumpa beliau baru tu. Waktu tu dia hadiahkan saya ni. Saya suka baju ni sebab design. Dia Abang Jebat ni, beliau juara dunia. Juara dunia silat sehinggakan orang tak bagi dia masuk pertandingan dah sebab menang panjang. Negara-negara lain kalau tengok Abang Jebat masuk tanding, orang sampai tahap negara lain tarik diri. Kalau nampak Abang Jebat bertanding, orang tarik diri. Tu level dia. Kan? Lebih dalam pertandingan silat seni, silat apa semua ni, memang terbaik lah. So beliau memang orang yang sangat tinggi seni dia. Seni dia memang, ya Allah, 30 tahun dah saya dah bersilat. Saya tak pernah tengok lagi lah orang punya seni tari dia dengan seni badan dia dengan apa semua secantik tu. Sama, saya tanya pada Tok Majid pun benda sama. Tok Majid pun cakap sama. Tok Majid sudah mengajar silat sejak 1958. 56 dia masuk, 58 dia tu 58. Berapa puluh tahun dah tu. Kan? 60 tahun dah Tok Majid mengajar silat. Dia kata dalam satu Malaysia, dunia pun dia dah pergi merata, dia tak pernah tengok orang yang secantik permainan dia seperti anak dia sendiri. Itu benda betul. Itu adalah pengakuan daripada Tok Majid. Okay?
Oh, tak ada beg kuning, tak ada. Ya. Apa kenangan tak boleh lupa dalam hutan? Sesat. Tuan beli kasturi kijang dengan asbar ke? Ya, saya memang beli kasturi kijang dengan asbar sahaja. Saya memang pakai yang tu. Tapi saya tak jual. Kalau nak cari kasturi kijang, cari kasturi kijang asli asbar. Itulah yang saya pakai seharian. Kan? Macam ni, hari ni Jumaat, saya akan pakai. Okay? Saya tahulah, saya bermain dengan hutan, saya selalu ada tobat kijang apa semua ni. Saya tahulah yang mana betul-betul bau asli dia yang sedap. Kan? Saya tahu. Okay? Kalau kebanyakan kasturi kijang yang lain, banyak sangat sintetik, banyak yang tipu dekat Malaysia ni. Kasturi kijang banyak yang tipu dekat Malaysia ni. Terus terang saya beritahu, sintetik. Kan? Okey, banyak. Memang banyak terus terang sebetul. Nak dapat yang asli sangat susah. Lepas tu bila dah dapat yang asli pula, kalau kita dapat yang asli, kasturi kijang yang betul-betul asli, dia punya gabungan bau dalam tu, dia tak berapa sedap. Dia akan kena bau hanyir-hanyir tu ada, sikit ada lagi apa semua. Jadi sebab itu saya ni duk mencari kasturi kijang. Seumur hidup saya, umur saya dah 40 lebih. Kan? Saya memang tak berkenan dengan banyak kasturi kijang. Saya paling berkenan kasturi kijang asli asbar. Saya recommend kan orang saudara menonton ni cari dekat TikTok kasturi kijang asli asbar. Beliau selalu buat live. Ambil kat situ. Ambil situ. Pekat dia dengan bau dia dengan tu. Ya Allah, sedap. Itu saya punya recommendation. Ini bukan berbayar, tak ada bayar-bayar. Saya benda baik, saya cakap baik ya. Kan? Saya kongsikan. Kan, Tuan, Gunung Jerai dengan Gunung Ledang mana tinggi? Itu dah belajar bab geografi tu. Saya tak tahu berapa meter daripada paras laut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat semua sihat ke hari Jumaat pagi ni? Tuan Amir, betul ke binatang buas tu takut dengan kayu tas? Tak semua binatang buas, saudara Amir. Tidak semua binatang buas takut dengan kayu tas. Malah kayu tas ni, saya pernah uji dengan ular. Ular tu siap naik atas kayu tas, buat bodoh je. Okay? Dia bukan semua binatang takut dengan kayu tas. Bahasa sebenarnya bukan takut, mereka tak suka. Tapi kita ringkaskan, dia nampak macam takut. Dia bukan takut, dia tak suka. Dia tak suka. Okay? Tapi itulah, bukan semua binatang takut dengan kayu tas. Siapa ada kayu tas, cuba letak dekat semut. Semut tak takut, tak heran. Semut tak takut, apa lagi benda lain. Itu, kena faham betul-betul dia ada tu. Tuan, betul ke kayu tas ada betina ada jantan? Betul. Cabai merah, cabai hijau. Nama dia. Tuan, kopi handsome sesuai dah untuk pengantin baru. Saya hadiahkan untuk kawan saya. Silakan. Memang sangat sesuai dah. Ramai orang dah buat macam tu dah sebelum anda buat. Kan? Pengantin laki kita bagi kopi handsome ni. Pengantin perempuan bagi kopi L-Beauty. Buat hadiah. Okey. Jangan kata buat hadiah. Ramai pula orang buat hantaran. Buat hantaran. Barang saya, sebab barang saya rare, mereka buat hantaran. Perfume Aduka bagi pada pengantin lelaki bersama kopi handsome. Lepas tu perfume minyak wangi Mystic Rimba dengan kopi L-Beauty bagi kat pengantin perempuan. Cool. Okay. Cenuai tu campur dengan minyak kasturi ke tuan? Tak ada. Ada tak yang tak ada krema tambah susu? Ni kasturi tak ada. Saya keluarkan ikut spek saya. Okay. Zul Hafiz, tuan, mudah ke nak jumpa sumber air dalam hutan dan macam mana nak tahu dia selamat untuk diminum? Soalan ni bagus ni. Mentang-mentanglah jenama saya Tuan Hutan, tanya bab hutan. Boleh? Tak apa, kita jawab, kita bantu. Nak cari sumber air dalam hutan, anda kena tengok keadaan tanah. Sumber air dalam hutan ada beberapa. Kalau daripada ikut akar, kalau kawasan hutan tu rata, anda susah nak cari sumber air. Jadi anda kena cari akar. Akar nama dia akar kait-kait. Kita potong atas, potong bawah, kita boleh minum macam tu je. Dia akan menitik, air tu boleh minum. Yang tu kena belajar. Okey, cari maklumat ni, akar kait-kait nama dia. Okey, akar kait-kait. Ni saya bagi ilmu pagi-pagi Jumaat. Saya tak kedekut dari Jumaat, saya bagi ilmu. Okey, kalau hutan yang berbukit, anda kena tengok dekat mana lidah bukit. Di mana ada lidah bukit, di tepi tu ada air. Cari pula maklumat macam mana nak kenal lidah bukit. Apa maksud orang kampung, orang hutan panggil lidah bukit. Lidah bukit tu bentuk macam mana. Yang ketiga, anda kena tahu kontur hutan.
kontur hutan ini tinggi, lepas tu dia turun ke bawah. Setiap yang turun ke bawah, batu-batu dalam tanah, di bumi kita ni, dia akan merapat. Jadi air-air yang terperangkap tu akan, dia macam sponge, dia akan tekan dan dia akan keluar menitik, dia akan keluar jadi alur air. Itu pelajaran geografi. Okay? Mana-mana pun. Dan apabila mana-mana lurah, air tu ditekan, batu tu ditekan, dia akan mengalir sikit, dia keluarlah air mata air. Boleh minum tak boleh minum? Sangat boleh diminum. Apa masalah? Kita bukan masalah, betul tak? Masalah ialah air dah jernih pun dia tak nak minum. Konon bakteria. Bang, kita ni orang Nusantara lah, badan kita ni kan imun dengan benda-benda bakteria biasa-biasa ni. Okey? Kecuali lah kalau kita ni lahir dekat tepi traffic light kan, buka-buka mata, waktu lahir buka-buka mata nampak roundabout kan. Lepas tu pergi sekolah dekat KLCC, pergi sekolah tadika pun dekat KLCC. Mungkinlah badan anda tu breakfast pula dengan apa ni KFC. Mungkinlah badan anda tu kurang imun. Tapi kalau orang jenis macam kita ni, ramai-ramai ni, badan kita imun. Sebab tu kita ajar anak-anak kita kecil-kecil kan, waktu hujan jangan duduk dalam rumah, waktu hujan pergi main hujan, supaya badan dia imun, badan dia lasak. Okey. InsyaAllah jangan risau bab tu. Kalau hutan kita ni air jernih, air mata air nampak, tibai, minum, jangan malu. Alamak, jam saya nampak tu, jam saya habis bateri. Pening jenis. Okey, tuan macam nak beli minyak cenuai, tengok dekat atas, dekat TikTok Shop. Untuk tempahan saja. Okey, saya baca sekali lalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap kali hari Jumaat pakai alam Alhamdulillah, sama. Okey. Okey, saya baca sekali lalu. Penjual di Seremban ke? Tak, saya dekat Kedah. Okey, saya baca. Kasturi Kijang Perai pun bagus juga. Kasturi Kijang Perai pun ambil daripada sumber yang tu juga. Saya tak mau sebut lah, nanti dia punya, saya kenal lah pengedar dia. Tu betul tu. Okay. Zack Zikri. Oh, halal dunia akhirat. Saya halalkan dunia akhirat. SA, tuan, dulu saya mandi kat air terjun kat Gunung Jerai. Okey, lepas tu ada lintah, normal ke? Memang normal. Syok apa ada lintah? Syok apa? Kenapa haiwan nak takut dengan hutan? Dia bukan takut, dia tak suka. Okey, terima kasih. Saya baca sekali lalu. Okey, Muhammad Adam. Okey, saya tolong kongsikan yang ni. Saudara Muhammad Adam tanya, tuan, macam mana nak dapatkan tidur yang pendek tapi puas? Saya pernah bercakap dan ramai orang tak percaya, tapi bila saya bagi tahu, saya bagi rujukan. Rujuk sesiapa yang bersama dengan saya satu batalion. Waktu tu saya duduk batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja, Kem Desa Pahlawan. Okey. Saya pernah tidak tidur selama 15 hari 15 malam. Dengan keadaan badan saya masih sangat fit, waktu tu sangat fit lah. Kan, badan saya fit betul. Dan umur pun waktu tu baru 21. Okay. Saya tak tidur 15 hari. 15 hari 14 malam saya tak tidur. Seminit tak tidur. Okay. Saya dapati bahawa benda tu memang untuk 3-4 hari pertama memang teruk lah. Okay, apa latihan yang saya buat untuk mencapai benda tu? Saya tak tidur sebab apa? Sebab kerja. Bukan sebab saya saja. Kerja tu ya Allah teruknya. Tugas saya waktu tu sebagai pegawai risik pasukan. Pegawai perisikan pasukan. Okey, tidur ni kita boleh latih. Okay, kita boleh latih. Sebab tidak ada data yang betul pun mengatakan kita wajib tidur 8 jam sehari. Tak ada. Dalam Islam mengajar kita kurangkan tidur. Dalam Islam, kalau anda nak dapatkan tidur pendek yang malam tapi puas, anda cuba tidur waktu siang yang apa tu? Tidur sunat, tolong komen. Yang tidur sunat tengah hari tu apa nama dia? Ni saya sajalah nak tanya orang ni, takkan tak semua pakat tak tahu ni. Betul?
Kah? Ramai tahu bau. Bagus. Okey? Tidur tu nama dia qailullah. Okey? Tidur yang tu. Tidur yang tu kan sebenarnya tak perlu baring. Dekat pejabat pun boleh. Yang inilah amalan saya lah. Saya buka lagi amalan. Habis semua amalan aku. Nanti bila aku dah tua nak bagi amalan apa lagi dah. Semua amalan saya bagi dah. Tengah hari dapatkan tidur sekejap. Niatkan, ya Allah Tuanku, aku tidur ni kerana nak dapat sunnah. Nak dapat sunat, pahala sunat. Nak ikut Nabi Muhammad. Tutup mata. Ni. Dekat pejabat letak tutup mata. Dah jangan buka lah. Biarlah kat pejabat tu bunyi macam mana pun. Bertenang. 10 minit, 15 minit cukup. Tapi kena niat. Ni saya pesan. Ni kena niat. Okey. Kena niat dalam hati, ya Allah, aku nak tidur ni kerana masalah dengan kita ni waktu rehat tengah hari, apa kita buat? Kita pegang handphone, tengok TikTok. Sedangkan waktu rehat tu tidur. Itulah amalan saya sejak daripada dulu sampai sekarang. Termasuk waktu kursus. Termasuk waktu saya sedang berkursus tentera. Tengah hari kan dia askar waktu berkursus dia akan bagi rehat daripada pukul 1 tengah hari sampai pukul 2. Pukul 2 akan masuk kelas balik ataupun ada aktiviti petang lah, merempuh halangan apa semua. Pukul 1 saya akan berlari pergi ke dewan makan, saya akan makan, saya akan balik, saya akan solat Zuhur, lepas tu saya akan tidur kejap. Saya tak ada sembang-sembang. Saya akan tidur kejap. Letak tu. InsyaAllah waktu malam tu anda akan dapat tidur dalam 4 jam 5 jam. Malam ni 4 jam dah banyak dah sebenarnya. Saya sampai sekarang saya tidur satu hari 4 jam cukup. Cukup lah. Tak ada pun saya punya muka jadi kerut-kerut dia. Yang saya pelik, saya bukan nak kata saya awet muda. Saya tak awet muda, saya pun dah tua. Umur saya dengan umur Menteri Besar Kedah sama. Umur saya dengan umur Makcik Kemboja tu sebaya. Tapi kenapa Makcik Kemboja tu nampak macam nenek kebayan, saya nampak muda. Puji diri sendiri. Angkat sikit. Naik lift. Ting. Naik sikit. Zaman sekarang dia tak naik bakul lah. Dia naik lift. Masuk lift atau tekan. Ting. Naik. Betul tak? Saya amal tidur tu lah. Saya amal tidur tu. Salah satu amalan ni lah. Okay. Terima kasih ni. Cara Rasulullah tidur 5 jam saja. Saya pun tidur 4 jam 5 jam ni cukup je. Sebab tu anda tengok. Sama bahaya. Tapi jauh. Bukan nak kata saya ni handsome muda. Tidak. Faham tak? Okay. Dia dah kena kutip kan. Memang patut pun. Geram tu tengok. Kan? Okay. So amalan tidur yang baik itulah ni dapat tengah-tengah hari ni duduk tengok TikTok saya buat apa? Pergi tidur kejap dapat 10 minit 15 minit pun okey dah. Dekat pejabat saya saya letak 2 katil. Cuba tanya staf saya tu, Puteri Bunian 4 orang tu. Yang berlakon jadi Puteri Bunian 4 orang tu, staf saya tu. Saya letak katil untuk tidur dekat pejabat saya. Saya siap bagi tahu pada staf saya, ni tempat tidur korang, pastikan tengah hari korang tidur. Siapa nak kerja dengan saya? Siapa nak kerja dengan saya, mai kerja dengan saya. Saya siap wajibkan lagi. Tengah hari wajib tidur. Sebab salah budak-budak tu nak tidur. Kata tak. Kena tidur. Kan? Jangan risau, saya tak skodeng. Tidur. Saya arahkan tidur. Siapa tak tidur, saya marah. Itu style saya. Kan? Tanya staf saya. Diorang tak makan, saya marah. Ni kenapa tak makan ni? Kenapa? Dah diet dah. Kenapa korang tak pergi makan? Kenapa? Duit aku dah tak laku dah. Saya punya bising lagi teruk daripada makcik nenek kebayan tu. Bini isteri saya tahu apa dengan saya. Waktu saya dalam camp dulu, saya jadi OC kan. Saya punya anggota sampai tak tahu nak pergi cuti mana. Saya akan panggil temuga. Bila anggota buat cuti kan, buat permohonan borang cuti, hantarlah. So lepas dia ada ketua pelatun dah sign semua, last kali saya akan sign untuk kelulusan. Saya akan tengok pas cuti dia, permohonan bercuti macam mana, okey, selama 3 hari. Saya akan bagi tahu encik, panggil anggota tu, korporal tu ke apa, datang jumpa saya. Lepas tu saya pun duduk, temuduga cuti. Saya tanya, korporal nak pergi bercuti ke mana ni? Tuan, saya nak ambil cuti 3 hari, okey.
Soalan saya, Corporal, kenapa 3 hari? Kenapa Corporal nak minta cuti 3 hari? Kenapa tak 5 hari? Kenapa tak 7 hari? Kenapa 3 hari? Jawab saya yang tu. Kenapa Corporal minta 3 hari? Cukup ke 3 hari ni? Kenapa bukan 5 hari? Itu soalan saya kepada semua orang yang minta cuti saya. Saya lah nak buat tuan dulu 16 hari ni. Cuba tanya gaya-gaya 16 hari bulan ni. Tuan-tuan, saya nak cuti. Tak ada. Soalan saya, kenapa tak 5 hari? Kenapa minta cuti 3 hari? Kenapa? Kalau Corporal ada kat sini, tak ada dekat dalam camp ni jahanam ke? Cuti. Nah, ambil pas cuti. Saya sign. 5 hari. Kan? Saya buat macam tu. Tanyalah anggota saya dekat 16 RMD, dekat 22 RMD, dekat 6 RMD. Tu semua unit saya dulu. Tanya mereka dekat 20 RMD. Saya memang buat macam tu. Tak ada jahanamnya. Kan? Pergi cuti. Lepas tu yang bestnya saya punya anggota dia cerita lama lah. Anggota saya kan. Anggota saya sign pas cuti. Lepas tu waktu cuti tu pada hujung minggu kan, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, saya bagi cuti 3 hari. Lepas tu hari Sabtu saya naik motor, saya jalan dekat bilik bujang, saya nampak, kenapa Lance Corporal tu ada sini? Meja. Awak buat apa kat sini? Saja tuan. Bukan awak, saya dah luluskan cuti lah. Kenapa awak ada dalam camp? Tak ada apa tuan, saya saja nak rehat sini. Dah. Alamat cuti awak dekat luar. Saya bagi awak setengah jam keluar daripada camp. Aku tak nak tengok muka kau. Kau cuti kan? Kau keluar daripada camp, pergi berjalan. Kau nak tidur rumah siapa, kau punya pasal. Pergi jalan. Kan? Pergi. Saya memang buat macam tu. Saya memang buat macam tu. Setengah jam kelangkap keluar. Kan? Kalau kau tak cuti, aku cas kau. Kau tak cuti, aku cas kau. Saya bukan orang terbaik. Tahu tak benda ni saya dapat daripada mana? Saya dapat benda ni waktu saya dilatih dekat New Zealand. Saya kadet New Zealand. Saya dilatih kat New Zealand, saya tengok pegawai kat sana dia buat macam tu. Dia paksa cuti. Jadi saya ambil, ada benda yang baik yang saya ambil daripada sana, yang saya bawa dan saya terapkan dekat Malaysia. Tapi saya tak boleh nak terapkan, saya bukannya general, saya hanyalah lieutenant, captain, major. So setakat saya punya platoon, saya punya company rifle saya sajalah, battalion saya sajalah. Orang lain nasib enggak. Itu saya punya style. Jadi kalau ada pegawai dalam ni yang mendengar, cuba amalkan macam tu. Paksa anggota cuti. Okay. Cuti sampai dia termuntah. Okay. Cuti supaya dia termuntah. Bila anda buat macam tu, anak-anak buah sanggup mati untuk anda. Okay. Okay. Masalah pertama waktu yang saya hadapi tahun 2007 ketika saya sampai ke Sandakan. Saya sampai ke Sandakan, saya melapor dekat Batalion 22 Regimen Askar Melayu Diraja, tu Kem Batu 7 Sandakan tu. Dan saya lapor situ sebagai ketua company. Masalah batalion tu adalah ramai anggota bujang lompat pagar. Waktu tu lah lompat pagar. Malam-malam, macam cerita Private Badul tu lah. Malam-malam keluar. Dah tutup lampu pukul 11, dah check dekat katil semua dah ada. Tak lagi pukul 12, pukul 1 hilang. Anak-anak buah lompat pagar. Lepas tu saya pun kaji. Kenapa askar kita ni duduk lompat pagar? Diorang buat apa kat luar? So saya buat tinjauan saya sendiri. Okay? Saya pergi tengok, hampa duk jumpa girlfriend. Dating dengan girlfriend. Girlfriend habis kerja pukul 10, pukul 11. Jadi itulah waktu nak jumpa girlfriend. Okey. Macam tu. Hampa pergi karaoke. Sandakan banyak karaoke. Pergi kedai kopi korek. Macam tu cerita dia. Kan? Macam tu cerita dia. Kita pun okey, tak apa, saya bertenang. Kan? Lepas tu saya fikir, macam mana aku nak buat? Lala saya dapat satu idea. Memang tension lah, betul. Memang tension. Kerja memang sangat stres. Lepas tu dia lompat pagar. Siapa tengok cerita Private Badul tu, sama je. Girlfriend mesti nurse. Yelah, kata girlfriend dia nurse. Nurse tu habis duty pukul 11 malam atau pukul 12 malam, tukar shift. Jadi waktu tu nak dating pun. Jadi askar ni sebab kerana cinta dan kasih sayang dia, jadi pukul 1 pagi dia lompat pagar daripada camp, dia pergi dating dengan nurse tu. Kan? Hero. Kan? Jadi saya fikir, macam mana aku nak buat supaya benda ni tak berlaku? Okay.
Kan? Atau saya pun, okay, saya fikir macam ni. Saya declare dekat company saya. Ni cerita ni. Saya declare dekat dia. Ingat siapa yang company Charlie, Battalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja, berjuang terus berjuang tu. Anda kenal saya siapa, anda tahu kan? Jadi, saya panggil semua sekali depan mata saya, 100 orang lebih ni. Bujang saja, ramai kat 60 orang. 60-70 orang. Yang lain ada 2-3 orang yang dah kahwin sikit je. Lepas tu saya cakap, okay, mulai daripada sekarang, saya haramkan kamu lompat pagar. Sesiapa yang lompat pagar, bermaksud anda tak hormat pada saya. Saya masih hidup. Saya OC dekat sini. Saya masih hidup. Saya belum mati lagi. Kalau anda lompat pagar tu malam, anda aksiden, kena tangkap polis ke, apa kes ke apa ke, kan susah. Jadi anda tak payah nak lompat pagar. Anda nak keluar. Saya benarkan. Siapa nak keluar malam, tapi company saya saja. Siapa nak keluar malam, boleh. Dengan syarat hantar borang permohonan pas keluar. Hantar, saya personally akan sign. Jangan risau tentang Panglima Brigade, jangan risau tentang CO, itu saya jawab, bukan anda jawab. Saya buat macam tu. Nak keluar ikut pintu depan. Ikut balai pengawal yang betul. Jangan lompat pagar. Kalau kena patuk ular dekat tepi pagar, kalau kena langgar motor, langgar kereta kat luar pukul 2 pagi, nak minta kat saya. Minta saya. Saya masih hidup, saya bos anda. Saya OC anda. Lepas tu diorang pun, hari pertama tak ada orang hantar. Dan memang tak ada orang lompat pagar. Hari kedua, tak ada. Hari ketiga, tak ada. Masuk hari keempat, hari kelima, bang, ada orang hantar bang. Hantar. Nak tergelak Diorang hantar. Taklah ramai, 5-6 orang je. Saya tengah duduk dekat bilik waktu tu, saya pun duda waktu tu saya duda. Saya duduk kat bilik saya. Tu kat rumah berantu yang saya cerita tu lah. Diorang datang, diorang hantar. Yang hantar tu siapa? Orderly sajan bertugas hantar. Tuan, ni ada permohonan daripada anggota bujang ni, diorang nak minta keluar malam ni. Saya pun tengok. Diorang nak keluar ni, diorang nak balik pukul apa? Diorang minta nak keluar balik pukul 2 pagi tuan. Diorang nak keluar pukul 11 malam. Oh, okey. Kenapa pukul 2 pagi? Kenapa tak pukul 4 pagi? Kenapa 2 pagi? Kadang kalau dia keluar, dia tak puas sekarang, dia balik aksiden lambat, macam mana nak buat? Okay, saya ubah dia punya borang tu, balik sebelum pukul 5 pagi. Sebab 5:30 pagi kena baris. Kat sana matahari terbit awal. 5:30 pagi kena baris PT pagi. Kan? Pukul 6 dah pembarisan batalion, dah kena buat larian 6 pagi. Sandakan kan matahari matahari naik awal. Balik kenapa pukul 2 pagi? Saya ubah dia punya borang keluar tu pukul 11 malam sampai pukul 5 pagi. Saya buat macam tu. Okay, saya buat macam tu. Ni isteri saya. Ingat ya abang? Assalamualaikum. Ya, abang bagi pas keluar dekat dia orang sampai dia orang tak nak keluar. Pas keluar malam. Isteri saya satu camp dengan saya. 22 RMD. Ustazah situ. Ustazah paling glamour. Ustazah paling glamour lah. Okey. Tengok wife tuan, nak tengok madu anda ke? Cik. Amin. Hari Jumaat berkat. Mulut tu berkat. Okey, saya rupa dia macam Siti Nurhaliza sikit. Okey, jadi bila saya buat macam tu, nak tahu apa berlaku? Bang, pukul 1:30, saya sign sampai pukul 5 pagi tu. Pukul 1:30 dia dah balik. Diorang semua dah balik dah. Dah bosan dah kat luar. Sebab saya buat hari-hari. Apa? Saya buat macam tu tiap-tiap hari orang hantar. Permohonan. Jadi company saya sejak daripada hari itu dah berpuluh-puluh tahun nasihat ada kes lompat pagar. Sejak pada itu tak ada seorang pun lompat pagar dah. Siapa yang saya dapati lompat pagar, ditangkap lompat pagar waktu malam, automatik saya akan tendang dia keluar daripada company saya. Pergi duduklah company lain. Pergi menghadaplah meja Isma ke meja Adam ke. Waktu tu meja Adam Bukhari, dia meja. Dia tak naik lieutenant colonel lagi, masih OC dengan saya. Pergi duduklah company lain. Aku tak mengaku anak buah aku. Pergi duduklah. Menangis dia orang. Menangis, tuan tolong saya minta maaf. Tak. Aku tak kenal kau. Kau tak hormat aku. Aku hidup lagi, kau tak minta permohonan. Aku ada dekat sini, bukan aku dah ada mana. Kau tak hormat aku. Aku dah bagi kau lompat pagar pun kau tetap. Aku dah bagi kau pas keluar malam pun kau tetap nak lompat pagar juga. Kau tak hormat aku tak nak cakap kau. Saya buat macam tu je. Alhamdulillah, daripada hari sampai sehari saya keluar daripada batalion, tak ada seorang pun yang lompat pagar.
dekat company lain lobos kangkang. Betul. Dia tahu. Yang bestnya bila saya buat macam tu, bila dia kena tendang keluar daripada company saya, dia kena masuk company lain pun tak nak terima dia. Sebab dia orang kata apa? Kalau meja Fitri pun tolak engkau, aku pun tak nak engkau. OC lain akan cakap macam tu. Kalau meja Fitri pun tak nak terima engkau dalam tak terima engkau, tendang kau keluar daripada company dia, kan? Aku tak terima engkau. Meja Fitri pun tak terima, aku pasal apa aku nak terima engkau? Engkau duduklah seorang-seorang tak ada company. Okey, itulah kisah. Ini pengajar. Kalau ada pegawai-pegawai kat dalam ni, harapnya ambillah pengajaran. Kan ni kisah-kisah lama saya lah. Kan? Benda baik ambil, pakai, guna. Kan? Samalah peringkat-peringkat bawah LLP apa semua tu. Saya anak LLP saya anak LLP. Ayah saya RSM. Saya lahir pun dalam camp askar. So blok G, blok F, blok E apa semua tu, itulah kehidupan saya daripada kecil sampai pencen. Daripada saya lahir sampai saya pencen. So kasih sayang tu mesti ada. Rekod saya 25 tahun bekerja, tak pernah seorang pun saya cas. Tak ada seorang pun. Sebab saya ambil pengajaran ketika saya kadet kat New Zealand dahulu. Waktu saya pegawai kadet di New Zealand, kat sana latihan mereka, aduh kurang ajar betul masalah ni. Kan? Dah lah susah. Lepas tu dia tahap nak lulus dia susah. Sangat susah. 60 orang batch saya yang lulus, yang commission, yang dapat tauliah hanya 21 orang. 1/3 je. Susah. Dah lah tu. Dia orang punya perangai kat sana, dia orang suruh kita cas diri sendiri. Cas yourself. Dahsyat bang. Jadi selama panjang saya kadet kat sana, saya cas diri saya sendiri 21 cas. Cas. Macam kita bakdi 200 tu, 21 cas. Cas diri sendiri. Macam buat pengakuan lah, buat isilah borang tu sendiri. Nama sendiri, apa kesalahan sendiri, apa hukuman kita, semua sendiri. Charge tu charge. Askar panggil cas. Bagi senang faham. 21 charge. 21 jurulatih cuma tengok macam tu je. Kasut anda ni saya tak puas hati, berabuk. Fitri, I'm not in, your shoes is not up to standard. Please charge yourself. Dia tak charge kita. Just apa? Just dia jurulatih. Pegawai-pegawai kat sana. So kita cas sendiri, kita tuduh diri sendiri, kita cas diri kita sendiri, lepas tu kita bawa diri kita sendiri ke depan komandan ke depan tu, lepas tu kita kerja kita terima hukuman je. Saya punya stres. Sejak itu saya tekad, aku sepanjang kerja dalam tentera, aku tak nak cas orang. Biarlah hukuman medan. So 25 tahun saya bekerja dalam tentera, tak ada seorang pun anak buah saya yang saya cas. Kalau siapa ke buat kes dadah ke apa semua, saya akan minta adjutant cas atas batalion punya cas. Personal saya takkan cas. Cara personal saya takkan charge, saya takkan cas anggota saya. Saya akan bagi pilihan. Hang nak hukuman medan ke? Hang nak hukuman medan daripada saya ke? Hang nak saya cas. 25 tahun saya kerja, semua pakat nak hukuman medan. Tapi hukuman medan macam biasalah. Kalau saya bagi kawat, pakai baju putih seminggu ke, ikut je lah. Kan? Kalau saya kata pakai kawat FSMO kat tengah tu sama 3 hari 3 malam, hang buat lah. Kalau saya kata folk roll satu batalion ni, hang folk roll lah. Kan? Tapi saya janji saya takkan. Sebab saya tak nak merosakkan dia punya masa depan. Semua orang nakal. Semua orang ada masalah. Semua orang ada ni. Saya punya perangai dulu ada, saya pegang prinsip, kalau anak buah aku buat salah, memang dia bersalah, tapi aku lebih bersalah. Kerana aku yang gagal didik dia, aku yang gagal jadi pemimpin pada dia, aku yang gagal mengajar dia dengan betul. Itu dia. Sebab dia anak buah kita. Dia diamanahkan untuk jadi, dia diamanahkan oleh Allah untuk jadi kita punya anak buah. Dia buat salah, maksud dia salah kita. Kita bos. Kita leader. Aku yang gagal didik dia. Macam kes tadi tu lah yang lompat pagar. Kalau saya budak lompat pagar saya cas. Budak lompat pagar saya cas. Budak lompat pagar je saya bagi hukuman. Tak boleh lah. Aku yang gagal. Budak tu dia memang takdir Allah jadikan. Mana kita bukan depan mata kita ni ada askar 100 orang malaikat. Kita ada 100 orang manusia dalam company kita. Manusia ni pula ada 100 perangai. Tugas kita adalah menjadi pemimpin mereka, tunjuk guide pada mereka, jadi imam. Masalah sekarang ni ramai orang dia nak jadi ketua, dia nak jadi pegawai, dia nak jadi itu, tapi imam pun dia tak boleh buat.
Imam solat. Kalau sebagai imam solat pun anak-anak buah tak respect, apa lagi benda lain? Betul tak? Benda simple kot. Macam-macam dalam rumah tangga sekalipun. Kalau isteri kita tak respect kita sebagai imam tu solat dan imam dalam rumah tangga. Imam tu solat, berbini kita tak respect kita, tak nak ajak kita semayang sama-sama, kan? Macam mana je dia nak ikut juga kita? Bini kita buat silap kerana kebodohan kita yang tak didik dia. Simple ya. Sebab itu dalam Islam, bila kita semayang, kalau kita tak suka imam tu, kita boleh mufarakah. Kita boleh putuskan hubungan dengan imam. Betul? Imam tu baca tak betul ke? Imam tu terlebih rakaat ke? Imam tu apa? Kan boleh benda tu dalam Islam, semayang. Asas betul tu. Itulah. Jadi oleh kerana hari Jumaat ni, oleh kerana saya baru ada satu makmum, saya ada 3-0 lagi, sejadah saya ada 3-0. Sejadah kat belakang saya ni ada 3-0 lagi. Kan? Saya cerita ni sambil-sambil. Kan? Sambil menyelam minum air, sambil menyelam minum air, dah minum air tembak ikan. Kan? Saya imam, belakang ada satu sejadah. So belakang ada 3 sejadah kosong gitu. 3 sejadah lagi kosong. Kan? Apa bang? Tak ada, awak tengoklah TV tu, abang tengah bagi ceramah tazkirah ni. Tak, saya tengok 3 sejarah kosong kan? Ya betul lah 3 sejadah kosong. Faris, Sofia, Syahirah, anak kita kan 3 orang. Ha, betul lah tu 4. Nampak tak? Orang lama kalau bercakap muka confident. Muka dia kena confident. Lepas tu muka sposin confident tanpa rasa bersalah. Cakap dia tenang. Betul ya. Saya dah sikirin code. Sikirin shot guys. Sikirin shot. Okey lah guys, sembang-sembang cuma. Guys, pukul apa dah ni? Okey, pukul 12. Jomlah. Kita end live lah. Jom kita end live. Saya pun nak mandi. Sahabat-sahabat, saya nak ingatkan, hari ni hari Jumaat. Inilah satu amalan yang ramai orang selalu lupa. Iaitu mandi sunat hari Jumaat. Tak susah pun mandi sunat Jumaat. Waktu mandi, kena je air sama macam mandi wajib. Sama macam mandi wajib. Mandi sunat hari Jumaat. Setiap titik air tu dapat pahala guys. Setiap titik air kita yang kita buat mandi sunat tu dapat pahala. Itu pahala free tu kot. Mandi sunat hari Jumaat. Lepas tu dah mandi sunat tu alang-alang ambil uduk. Lepas tu baru kita pakai baju, baru kita pergi sembahyang Jumaat. Jadi sepanjang kita pergi daripada rumah kita nak pergi ke masjid tu, pahala sampai tu. Nak tambah pahala lagi. Daripada rumah tu selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai naik motor atau naik kereta. Sampai kat masjid, pahala lagi. Mandi sunat hari Jumaat ialah mandi sunat khas pada hari Jumaat. Sebelum Jumaat. Pahala free. Jom. Saya pun nak mandi sunat ni. Lepas tu pakai kasturi, baju pakai wangian kasturi ataupun macam saya ada alam out tu, bawan gaharu. Rasulullah suka, dua-dua ni dapat pahala. Pakai cincin. Hari ni Jumaat jangan lupa ni kuku potong. Potong kuku. Trim ni. Setiap helai rambut kita macam ni. Nak dapat pahala, bila kita cukur, kan? Bila kita bercukur ke, gunting trim ke, ya Allah Tuanku, aku kemaskan diri aku ni ya Allah, kan? Kerana nak ikut sunnah. Ni setiap helai yang kita cukur ni, pahala. Bang, pahala free kot. Tak nak ke? Benda mudah je. Tuan nak mandi sunat ke mandi wajib? Dia mandi wajib lah pagi sebelum subuh. Dia mandi sunat Jumaat. Okey, jom. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.